أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan hidayat dan taufik kepada kita semua. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falembani rahmatullah alaih. Pada muka surat 170 dan bahagi yang ketiga sebelum tu dan setengah tu kita ambil atas tu sikit. Dan setengah daripadanya itu orang yang mengerjakan haji, yakni sebahagian daripada golongan yang terlibat dengan tipu daya ni, iaitu orang yang buat haji sebagai contohlah. Baik, yang macam mana? Padahal ia tiada taubat daripada segala dosanya. Yakni dia pergi menunaikan ibadah haji, tapi dalam masa yang sama perbuatan-perbuatan buruk itu tidak diperbaiki. Kerana ibarat kita pergi haji ni macam kita nak membersih segala keburukan-keburukan kita yang lalu. Jadi kalau dia pergi sana dalam keadaan mengekali, masih lagi tidak membetulkan memperbaiki keburukan-keburukan yang dilakukan sebelum ini, itu juga termasuk sebagai tertipu, kata Syekh. Dan tiada memulangkan harta yang dizalimnya kepada orang yang mempunyai akan dia itu. Demikian juga kalau dia melibatkan mengambil hak orang secara salah, maka salah satu cara nak menyelesaikannya itu, cara menyelesaikannya itu, dia kena mengembalikan baliklah apa-apa yang diambil secara salah, secara zalim, secara yang tidak menurut, tidak memenuhi tidak dibenarkan oleh syarak. Dan tiada ia belajar akan ilmu yang mengetahui akan yang membinasakan ibadatnya itu. Kemudian dia ni pula tidak belajar ilmu-ilmu yang boleh merosakkan ibadah dia. Ilmu tentang cara nak buat ibadah tu dia belajar. Tapi perkara-perkara yang boleh merosakkan dia tidak belajar. Ini juga termasuk dalam keadaan orang-orang yang dikatakan tertipu atau terpedaya. Sebab mungkin dia buat, dia tak sedar. Dalam masa yang sama, dia melakukan perkara yang boleh merosakkan ibadah dia juga.
Dan yang membaikkan zahirnya, demikian juga dia tidak belajar tentang perkara-perkara yang boleh memperelokkan ibadah zahirnya, yakni hukum-hukum fiqahnya lah. Hukum-hukum syariat zahirnya dia tak belajar, sehingga dia buat amalan-amalan itu secara yang salah. Ini juga termasuk di dalam tertipu atau terpedaya. Dan batinnya, demikian juga termasuk di sini, yakni dia tidak mengetahui dan dia tidak belajar perkara-perkara yang mengelokkan hati dia, yakni ilmu tasawuf. Tidak mengaji, tidak belajar apa-apa yang boleh memperbaiki jiwa dia, akhlak dia, perangai dia, sifat buruk dalam hati dia tu, tidak belajar cara nak memperbaikinya. Jadi bila dia buat perkara-perkara tadi tapi dia dah ambil hal tentang perkara-perkara ni, maka kata Syekh, dia itu juga termasuk keadaan orang-orang yang tertipu. Dan batinnya itu iaitu ilmu tasawuf dan ilmu tarekat. Tidak belajar ilmu fiqh pun, tidak belajar tentang cara-cara nak buat amalan tu. Kemudian demikian juga tidak belajar ilmu batin, yakni ilmu yang memperbaiki hati dia itu, iaitu ilmu apa? Ilmu tasawuf. Dan secara khusus lagi dinamakan ilmu tarekat. Ilmu tarekat, cara nak baiki hati menjadi lebih baik, cara nak buang sifat-sifat buruk, cara nak menyucikan dan membersihkan hatinya dan mendekatkan diri kepada Allah. Tidak belajar ilmu tu. Baik. Dan bahagian yang ketiga, itu contoh golongan ahli ibadah tapi dikira sebagai tertipu. Ada tertipu, antara sebab-sebabnya tadilah kerana dia hanya melakukan amalan ibadah tu tapi dia tak tahu perkara-perkara yang boleh merosakkannya. Itu termasuk. Kemudian dia buat sesuatu perkara tu, kemudian dia tak belajar ilmu-ilmu yang boleh mengesahkan amalannya itu. Demikian juga dia tak belajar ilmu-ilmu yang boleh membetulkan bahagian dalam dia tu, yakni yang membetulkan hati dia tu dalam ibadah. Diabaikan semua ini. Semua keadaan-keadaan seperti ini, kata Syekh, termasuk keadaan orang yang beramal, orang yang beribadah tapi tertipu. Jadi kesimpulan mudahnya, nak mengelak daripada tergolong dalam golongan orang tertipu ni, pertama sekali dia kena buat ibadah tu seperti biasa, tapi hendaklah dia ada asas ilmu. Dia belajar ilmu fiqahnya, ilmu usuluddinnya, kemudian ilmu tasawufnya juga, dia kena ada ilmu tentang perkara itu. Baik. Dan bahagian yang ketiga, yakni bahagian yang ketiga, golongan yang ketiga yang juga terlibat dengan tipu daya ni, iaitu as-sufiyatu wal mutasawwifah. Sufiyah yakni ahli tasawuf, orang yang mempraktiskan dan menghayati tasawuf. Mutasawwifah, orang yang baru-baru nak berdekat, nak belajar tentang ilmu tasawuf ni. Orang tengah mengaji, tengah belajar, dipanggil mutasawwifah. Ataupun orang yang sedang mengkaji, orang yang sedang mempelajarinya. Yakni orang yang sufi, yakni orang yang mempraktiskanlah, orang yang mengamalkan, orang yang melaksanakan, orang yang menghayati tasawuf. Tapi yang bagaimana ni? Sufi yang macam mana? Yang dikatakan sebagai tertipu juga ni. Dan orang yang baru belajar ilmu tasawuf, iaitu mutasawwifah tadi tu, dia baru-baru nak tahu, nak faham tentang ilmu tasawuf ni. Dia sedang mengkaji, sedang mempelajari, dinamakan mutasawwifah. Baik. Bermula orang sufi yang terpedaya itu, yakni ahli tasawuf ni, orang yang menghayati tasawuf, yang mempraktiskan tasawuf ni, yakni ahli sufi ni yang terpedaya tu, yang bagaimana? Iaitu orang yang redha dengan semata-mata berpakaian seperti pakaian orang sufi, yakni ia melaksanakan tasawuf dari aspek zahir saja. Antaranya aspek berpakaian. Ia tengok ahli tasawuf pakai gitu, ia pakai gitu.
Sedangkan yang dia tiru itu hanya aspek zahir luaran saja. Kalau zaman-zaman dulu tu ahli tasawuf dia suka pakai yang zaman-zaman awal dulu, trend masa tu trend mereka ni suka pakai yang compang-camping, pakai yang tidak teruruh, pakai yang buruk, lusuh zaman tu. Satu ketika ada macam tu. Ada zaman-zaman tertentu pula trend lain pula, mungkin jenis pakai serban besar pula, jadi pakai jubah lah, itulah mungkin trend gitu juga. Jadi berbagai-bagai keadaan, itu menurut zaman lah, menurut keadaan. Jadi yang dikatakan tertipu ni iaitu orang yang menghayati tasawuf dari aspek zahir itu saja. Dia tiru gaya berpakaian seperti itu. Pada zahir juga dia hanya menghayati dari aspek zahir. Dia tengok ahli tasawuf berpakaian zuhud, pakaian murahan, pakaian jenis tak ada nilai sangat, cari sini, dia pakai gitu tapi secara zahir saja. Atau beradab ia seperti adab orang yang sufi, yakni beradab dengan erti berkelakuan dan beramal dia seperti kelakuan ahli sufi, tapi hanya semata-mata dari aspek zahir, dari segi pengamalannya, dari segi gerak-geri dan sebagainya, dia tiru ahli tasawuf, tapi dia tiru dari aspek zahir saja. Pada zahir juga, padahal jahil ia akan ilmu tarekat yang batin. Tetapi dia tak tahu pun tentang ilmu tasawuf yang disebut sebagai tarekat yang batin ni, yang membetulkan bahagian dalam ni, itu tidak ambil hal. Dia hanya mempraktiskan tasawuf dari aspek zahir, dari aspek pakaiannya, dari aspek tingkah laku dan adabnya, zahir saja, perwatakan zahir, ataupun dari segi pengajian kitabnya saja dan sebagainya itu. Tapi aspek batin, aspek penghayatan batin, dia tak ambil hal, dia tak mengaji, dia tak tahu, dia tak belajar pun tentang perkara itu. Ini kata Syekh ni adalah termasuk dalam kelompok ahli tasawuf yang tertipu, kerana hanya meniru dan melaksanakan tasawuf dari aspek luaran zahir saja, tapi mengabaikan aspek-aspek batin yang lebih penting lagi. Akan ilmu tarekat yang batin, yakni ilmu-ilmu untuk bersih bahagian dalam tu, supaya nak buang lupa hati supaya menjadi ingat, nak buang keraguan-keraguan supaya menjadi yakin, nak buang sifat-sifat yang buruk supaya manusia ada sifat-sifat yang baik. Tu hak bahagian gerak dalam tu, hak itu tidak mengaji macam mana nak laksanakan itu, tapi dia hanya mempraktiskan bahagian zahir dari aspek pakaiannya, dari aspek kelakuan dan sebagainya, hak bahagian luar saja. Ini kata Syekh adalah ehwal atau keadaan tertipu bagi ahli sufi. Yang membaikkan ibadat yang batin, yang mana ilmu tarekat tadi tu, yakni ilmu tasawuf yang batin tadi tu, itulah ilmu yang akan memperelokkan, yang akan memperbaiki kelakuan dalaman dia, akhlak dia, jiwa dia, hati dia, yang akan memperelokkan bahagian tu. Dan adab yang batin, demikian juga perilaku yang batin, amalan batin. Dan amalan batin ni amalan benda. Kalau amalan zahir, antaranya contoh amalan-amalan ahli tasawuf, iaitu dia mengutamakan menggunakan anggota yang kanan. Contoh, itu amalan-amalan yang dipraktikkan oleh ahli tasawuf lah, makan dengan tangan kanan, masuk masjid dengan tangan kaki kanan, contoh. Ataupun dia cara dia makan, adab dia makan, dia minum, adab dia tidur, itu merupakan adab-adab yang bersifat zahir. Tak ada pun adab yang batin pula. Macam mana? Iaitu kelakuan yang batin dia, macam mana khusyuk hati itu, macam mana hati yang dianggap sebagai hati yang ingat, yang terbang lupanya, bagaimana hati yang hadir, bagaimana hati yang dikatakan sebagai hati yang syukur,
Hati yang redha, itu dia tak ada ilmu tentang perkara itu. Dan macam mana nak boleh benda begitu tu? Jadi yang seperti ini kata Syekh itu termasuk sebagai ahli sufi yang terpedaya, iaitu tasawuf hanya bersifat zahir saja, tapi tak ada hakikat sebenar tasawuf itu. Yang intipati sebenar dia itu adalah bahagian dalam hatinya tu. Hak tu tasawuf, kunci duduk situ, intipatinya duduk situ. Jadi yang membaikkan ibadat yang batin dan adat yang batin mereka itu tidak belajar benda ni dan tidak tahu pun tentang benda ni. Bahagian dalam tentang ibadat hatinya. Ibadat hati ni ada juga. Amalan hati itu ibadat hati lah. Macam kita ingat kepada Allah, merenung, tafakur tentang kebesaran Allah, itu ibadat hati lah. Kita bersyukur atas nikmat yang ada, terasa selalu bernikmat, mensyukuri, ibadat hati lah tu. Kita bersabar atas kepayahan, kesukaran, kesusahan, susah sini, kita tahan sabar. Banyak sebenarnya benda ni jalan semua. Nikmat bukan sikit, macam-macam nikmat. Tapi bila kita sedar nikmat tu, kita rasa syukur, lalu kita mengucapkannya, benda ni berlarutang berlaku. Jadi itu ibadah yang batin. Jadi syukur, redha, sabar, ingat, zikir, khusyuk, tawaduk, semua ini dia berpanjangan, jalan semua. Jadi dia adalah merupakan ibadah yang batin sifatnya. Sebagaimana kita semayang semua, sampai waktu semayang, hak batin kita pun gitu juga. Sebab benda tu berlarutang berlaku. Ingat kepada Allah, ingat semua, kan ingat berlarutang. Jadi itu dinamakan ibadah yang batin, adab yang batin. Baik, seperti yang disebutkan oleh Sayyidi Abu Madian, yakni seperti yang dikatakan oleh seorang tokoh ahli tasawuf, ulama ahli tasawuf, namanya Abu Madian At-Tilmisani. Di dalam hikam, di dalam kitab hikam, sebenarnya kitab hikam ni banyak. Kitab hikam ni banyak. Cuma hak suhu tempat kita ni Hikam Ibnu Atta. Ibnu Atta ni, Ahmad Ibnu Atta ni ulama Mesir, kurung yang ke-7, kurung yang ke-6. Ke-6 dan sekitar kurung ke-6 dan ke-7 itu. Dia sesama dengan Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Atta pengarang kitab hikam. Sesama dengan Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah. Dua-dua ni tak sealiran bertembung, bahkan berlaku pergolakan. Tak apa, saya cerita sikit lah. Nak cerita ni, nak sebut bahawa sebenarnya kita ikan ni banyak, tapi nak cerita sikit. Kalau Ibn Taimiyah, Syekh Ibn Taimiyah ni banyak mengkritik tasawuf lah. Syekh Ibn Atta banyak menyebarkannya, mempertahankannya, sekalipun sebelum tu dia juga penentang. Syekh Ibn Atta ni sebelum dia belajar ilmu tasawuf dan jadi guru tasawuf, dia sedia orang yang tolak tasawuf, orang yang menentang, mengkritik. Tapi kemudian takdir Allah, tak mana yang lipat dia jadi alim besar pula dalam ilmu tasawuf dan karang kita hikam. Jadi benda ni berlaku sekitar kurung yang ke-6 dan ke-7 dulu. Sekitar kurung yang ke-7 Hijriah. Sesama dengan Syekh Ibn Taimiyah. Antara ke-7, sekitar kurung yang ke-7 lah lebih kurang. Itu zaman dia. Jadi pernah saya bila tengok kisah ni, saya teringat diskusi antara dua tokoh ni, dua tokoh Syekh Ibn Taimiyah dengan Syekh Ibn Atta ni. Dua-dua ni alim ulama belaka. Jadi Syekh Ibn Taimiyah ni dia keluar fatwa dia haram ziarah kubur Nabi. Dia keluar fatwa tu, dosa kalau pergi. Orang kita ni sebut dosa-dosa takut lalu. Kita dosa. Dia keluar fatwa haram ziarah kubur Nabi. Jadi padahal ulama-ulama sebelum tu tak berfatwa seperti itu.
Tapi dia berpetua tak boleh. Adalah dalil yang dipakai tu, tapi dalil dia tu telah dibahaskan ulama dan ternyata dalil yang tidak menepati apa yang dia nak sebut tu. Dah saya nak panjang situlah, cuma nak khabar you berpetua fatwa tu haram ziarah kubur Nabi. Maksudnya berdosa kalau lagi. Jadi bila berlaku diskusi dengan Syekh Ibn Atta ni, Syekh Ibn Atta tanya dia, dah sebab apa melarang orang ziarah kubur Nabi? Atas alasan apa? Atas dalil apa? Ada dalil Al-Quran larang? Ada dalil hadis larang? Tak ada. Tak ada dalil yang secara sahih dan sharih, yakni secara dalil yang jelas, yang terang melarang, tak ada. Jadi Syekh Ibn Atta tanya, melarang orang ni sebab apa? Ada dalil larangan daripada Nabi? Tak ada. Dah kalau gitu melarang sebab apa? Baru dia kabur puca. Dia panggil sadduz zari'ah, yakni termasuk maslahat aja. Yakni tujuan dia nak halang orang daripada melakukan perkara-perkara buruk menurut faham dia. Kerana menurut faham dia ni, dia kata orang ramai ni ziarah kubur Nabi ni dia buat perkara-perkara wuduh yang dianggap sebagai syirik dan sebagainya menurut faham dia. Menurut faham Syekh Ibn Taimiyah. Jadi dia larang, dia beri fatwa haram ni kerana nak tutup lah supaya jangan jadi gitu, supaya orang tak pergi, supaya orang tak buat perkara buruk menurut fahaman dia tu. Lalu apa Syekh Ibn Atta jawab? Syekh Ibn Atta tanya semula dia, dah kalau gitu dia kata sebab apa mu dak keluar fatwa supaya orang lelaki ni kena kasih belaka. Kasih ni macam lembu kena kasih lah. Jadi lembu bila kena kasih ni, orang tujuan lembu kasih ni supaya apa? Supaya kita ada kemahuan dia nak cari tina, dia tak ada. Supaya kerja dia makan biar gemuk. Biar gemuk. Jadi kata Syekh Ibn Atta, sebab apa mu dak bagi fatwa orang lelaki ni kena kasih belaka. Bila orang lelaki ni kena kasih, tak adalah perbuatan zina. Sebab apa mu dak buat fatwa gitu tak? Jadi ternyata bahawa tak dapat tak dapat nak menjelaskan perkara ni lah. Itu saja je selingan cerita je. Melarang orang pergi ziarah kubur Nabi kerana alasan sadduz zari'ah, nak tutup lubang-lubang keburukan ni. Sebab apa mu dak buat gini tak? Supaya jangan berlaku orang berzina, orang buat uduh-uduh, mu buat petua ni tak? Lelaki kena kasih belaka. Jadi tak dapat diberi, tak dapat mempertahankan hujah lah. Hak saya nak kabarnya kitab hikam. Jadi hak tu yang dikarang oleh Syekh Ibn Atta, kurung yang sekitar kurung yang ke-7 tu. Ke-7 ke-8 sekitar itulah Syekh Ibn Atta ni. Sekali zaman Tamiyah ni dia karang. Cuma kitab tu telah diterjemah dalam banyak bahasa. Telah diterjemah, disyarah oleh sejumlah ulama yang sangat ramai dalam dunia Islam. Maka antara yang terjemah dia, yang hurai dia, ulama kita, iaitu Tok Ulama ni, Syekh Abdul Malik. Itu pendapat yang kuat bahawa itu adalah hasil kerja dia. Dia telah menterjemah, telah membuat syarah kitab tu, dia buat penambahan, huraian dan sebagainya. Maka terkenallah orang panggil hikam Tok Ulama ni. Hari ni orang panggil hikam Tok Ulama ni. Tapi rupa-rupanya dalam dunia Islam ni ada 2-3 jenis lagi kitab hikam selain daripada tu. Cuma hak tu hak soho. Tempat kita ni hikam Tok Ulama ni lah so. Dalam dunia Islam pun hikam Syekh Ibn Atta lah so. Tapi ada hikam lain. Antaranya ni hak sebut ni, Hikam Abi Madian. Kitab ni Syekh Daud Tani telah terjemah dia dan telah menerbitkan kitab ini. Tapi jarang orang ngaji kitab ni. Dia agak level dengan Syekh Ibn Atta tu, dia agak dalam sikit lagi. Dia halu, mainan kasar sikit, mainan berat sikit. Hikam Abi Madian. Dan ada hikam-hikam lagi, hikam Ja'far As-Sadiq. Ada juga hikam-hikam tu. Nak kabarnya banyak jenis kitab hikam di dalam dunia Islam ni. Sekarang ni disebut di dalam hikam, yakni di dalam kitab hikam, bukan hikam Syekh Ibn Atta, hikam Abi Madian. Baik, apa yang dia kata dalam kitab tu? Dengan katanya, kata Abu Madian ini dalam kitab hikamnya tu,
adarrul asya'i lil insani suhbatu alimin ghafilin wa sufiyin jahilin wa wa'izin mudahinin. Tengok artinya, bermula yang terlebih sesuatu yang memberi mudarat bagi manusia. Balik ayat. Maksudnya yang paling antara yang sangat memudaratkan manusia, itu bahasa kita hari ni. Ini bahasa tua lah. Antara perkara yang sangat memudaratkan manusia, itu maksudnya. Itu maksud dia kata bermula yang terlebih sesuatu yang memberi mudarat bagi manusia itu, yakni perkara yang paling antara yang sangat memudaratkan manusia itu, iaitu bersahabat akan orang yang alim, yang lalai ia akan zikrullah. Sahabat. Apa itu sahabat? Sahabat ni kawan rapat. Adapun bergaul bagi muamalah, muasyarah, muamalah, terjumpa kedai, jumpa pasar, temu masa tu je lah. Tapi kalau suhbah ni, pergi ziarah rumah tu, ya ajak pergi jalan, ya ajak bincang, itu apa? Ada masalah dia, ada berita dia kabar, ada masalah dia tanya, itu hubungan yang rapat. Apa panggil suhbah. Muasyarah ni tak ada masalah, jumpa siapa dia pun, sebab dia hanya sementara. Tapi hak rapat ni suhbah, ni yang nak disebut sini. Jadi yang berbahayanya adalah bersahabat dengan siapa. Pertama sekali kata Syekh Abu Madian ini, iaitu orang yang alim. Pelik. Kita orang alim, kita nak sahabatnya. Tapi tengok apa sudut pandangan Syekh Abu Madian. Orang yang alim, yang lalai ia akan zikrullah. Dia alim tapi hati dia tu ghaflah. Bila hati ghaflah, banyak sifat mazmumah. Bila banyak sifat mazmumah, banyaklah dorongan-dorongan nafsu yang buruk dalam hati dia. Ni kata Syekh Abu Madian, tidak ada yang lebih mudarat antara yang sangat memudaratkan manusia, dia bersahabat, berkawan rapat dengan alim pasal ni. Alim tapi akhlaknya buruk. Sebab apa? Sebab yang akan mempengaruhi orang lain ni bukan ilmu tapi akhlak dia. Mempengaruhi akhlak perangai dia tu. Bila dua orang ni bersahabat, sama ada dia mempengaruhi orang atau dia terpengaruh dengan orang tu. Salah satu. Itu tabi'i Allah Ta'ala jadi tu. Bila kita sahabat dengan orang, kalau kita kuat, kita mempengaruhi dia. Kalau kita lemah, kita akan terpengaruh dengan dia. Kita tengok kadang-kadang banyak berlaku perkara ni. Setengah tu biasanya dalam perguruan lah. Murid kadang-kadang dia terpengaruh dengan gurunya, dia terbawa-bawa. Kadang-kadang tok guru cakap gitu, gitulah pasal dia cakap juga. Jadi cara tu, watak dia tu kadang-kadang lebih kurang. Ini berlaku tabi'i, secara tabi'i. Sebab tu berkata Syekh Abu Madian ni, dia kata yang sangat memudaratkan manusia bila dia bersahabat dengan orang jenis ni. Sebab apa? Dia akan terpengaruh. Jadi salah satu golongannya orang yang alim tapi akhlak dia rosak perangai. Sebab apa? Dia akan terpengaruh dengan akhlak buruknya tu. Lebih-lebih lagi pula kadang-kadang orang tu alimnya akal panjang, akal jauh. Dia banyak nampak lubang-lubang ni. Kalau akhlak dia buruk, perangai dia buruk, dia akan guna ruang-ruang kesempatan tu untuk keburukan. Berbanding orang jahil ni, dia akal pendek, dia tak nampak mana. Jadi orang nampak tu orang cerdik, alim, banyak ilmu, tapi kalau dia akhlak buruk, dia akan ambil kesempatan banyak atas ruang-ruang itu. Inilah yang berbahayanya, kata Syekh. Jadi antara yang sangat berbahaya ni, kata Syekh, bagi manusia, dia bersahabat dengan alim yang akhlaknya rosak, perangainya rosak, tingkah lakunya rosak. Satu. Dan bersahabat yang kedua ni, bersahabat
akan orang yang sufi, yakni orang yang nampak menghayati tasawuf, yang jahil dia sufi tapi jahil, yakni dia menghayati tasawuf dengan zuhudnya, dengan ibadahnya, dengan pakaiannya, dengan adabnya, dia tiru watak-watak ahli tasawuf, tapi dia jahil. Tapi jahil yang macam mana? Menurut Syekh Abdul Samad, jahil yang dimaksudkan di sini, jahil ia akan ilmu tarekat yang batin. Jadi tasawufnya itu tasawuf zahir saja. Tasawuf dari segi ilmunya, kitabnya, kemudian pakaiannya, adab dan wataknya, itu je tasawuf dia. Tapi dia sendiri tidak tahu tentang tasawuf dari sudut batinnya, dari segi selok-belok mengenai hati nurani dia tu, bahagian dalam tu. Itu dia tak ada ilmu, dia tak ada bahagian tu. Jadi yang jahil ia akan ilmu tarekat yang batin. Sebab apa jadi gini? Sebab apa dikira berbahaya? Sebab bila ahli tasawuf semacam ini, watak zahir dia nampak watak tasawuf dari segi pakaiannya, dari segi kitab yang dia guna dan sebagainya, dari serabangnya dan sebagainya, nampak watak tasawuf. Tapi bila dia tak tahu tentang tarekat yang batin, pasti akhlaknya rosak, adabnya rosak, perangai dia rosak. Dia rosak situ. Jadi hak bahagian dalam tu akan mempengaruhi orang, bukan bahagian watak dia tu, bahagian perangai dia tu. Dan bersahabat akan orang yang mengajar ilmu. Golongan yang ketiga, kata Abu Madian, bersahabat dengan orang yang mengajar, dipanggil wa'iz. Orang yang mengajar ni penceramah, pengkuliah, pemberi nasihat dan sebagainya, panggil wa'iz. Orang yang mengajar ilmu padahal ia berkehendak kemegahan, tapi di sebalik semua itu dia ada niat-niat yang buruk. Dalam bahasa mudahnya, dia melaksanakan tugas yang baik, tetapi di sebaliknya itu dalam keadaan jiwa yang rosak. Dia menginginkan kemegahan, sanjungan, pujian, kedudukan, pandangan orang dan sebagainya. Itu di sebalik semua itu dia ada target itu. Bahasa mudahnya bahawa jiwanya sakit lah, jiwanya rosak. Jadi golongan yang ketiga, kata Abu Madian, yang mana sangat memudaratkan kalau kita bersahabat dengan dia, ni orang yang mengajar ilmu tapi akhlaknya rosak. Dia mengajar orang, dia jadi alim, jadi guru mengajar, tapi perangai dia sakit, akhlak dia rosak, perangai dia rosak, hati dia rosak. Ini berbahaya, kata Syekh Abu Madian. Berkehendak kepujian atau berkehendak akan kebesaran, ataupun niat yang salah lah, atau bahasa mudahnya hati yang sakit, hati yang rosak. Inilah makna wa'iz mudahin. Kata Syekh Abdul Samad, itulah yang dimaksudkan dengan wa'iz, yakni orang yang menasihati, orang yang mengajarkan, orang yang mengajar, orang yang berkuliah, orang yang memberi ceramah dan sebagainya, tapi mudahin. Mudahin bahasa mudah berpura-pura. Jadi maksud di sini orang yang mengajar tapi ada niat buruk, ada hasrat buruk, ada tujuan buruk. Atau bahasa lain, orang yang menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat, tapi jiwanya sakit, jiwanya rosak. Baik. Dan setengah daripada orang yang sufi yang terpedaya, sebahagian daripada golongan ahli sufi, orang yang menghayati tasawuf tapi terpedaya, iaitu orang yang belajar ilmu hakikat. Dia belajar ilmu hakikat yang batin, yang tinggi-tinggi. Ilmu hakikat tu, hakikat ni seperti martabat 7. Antara yang martabat 7, martabat 7 ni dalam kitab ni pun ada ni, dalam kitab Sairul Saliki ni, bahagian depan tu dijelaskan juga tentang martabat 7 sikit. Ada.
Jadi martabat 7 ni, yang ni martabat ketuhanan lah. Itu agak mendalam bahasan dia tentang martabat ahadiyah, wahdah, wahidiyah, tentang alam arwah, alam misal dan sebagainya. Itu merupakan bahasan-bahasan martabat 7. Jadi dalam ilmu tasawuf itu dianggap bahasan yang agak tinggi lah sikit, dan tidak ditutup bagi orang awam, orang mani mengaji benda tu, kecuali orang yang belajar khusus benda tu. Boleh lah. Jadi dia mengaji ilmu hakikat yang batin ni, yang tinggi-tinggi. Dan barang yang ta'aluk dengan dia, yakni perkara-perkara yang berkait dengan martabat 7 tu, padahal ia tiada belajar ilmu syariat, tapi dia tak belajar ilmu tentang syariat, yakni tentang akidah, usuluddin yang patut menjadi pegangan dia. Dia tak belajar ilmu fiqh, cara nak beramal, nak bersolat, nak beribadah. Dia tak belajar. Ia hanya belajar bab hakikat batin saja. Ini juga kata Syekh Ibn Athah termasuk dari kalangan ahli sufi yang tertipu. Tiada belajar ilmu syariat, yakni ilmu usuluddin tentang akidah. Dia tak belajar asas-asas, paling tidak asas-asasnya. Dan ilmu fiqh, paling tidak cara nak buat ibadah. Jadi dia tak belajar ilmu tu. Syariat yang zahir ni, ilmu akidah, ilmu fiqh dia tak belajar, tapi dia belajar semata-mata ilmu hakikat yang batin yang tinggi-tinggi. Ini juga kata Syekh termasuk kelompok orang yang terpedaya. Ada juga kita tengok dalam masyarakat kita ni hak mengaji begini, mengaji ilmu kitab-kitab hakikat yang tinggi, mengaji pula tu bukan siang-siang, tengah-tengah malam pukul 2 pagi. Siang-siang tak boleh nak mengajar ilmu tu. Pukul setengah tu pula dah lah lewat malam, pukul 2 pukul 3 pagi tak boleh buka lampu. Tak boleh buka lampu, tak mari. Tak tahulah benda mari tu macam-macam lah. Jadi kita banyaklah dengar-dengar gini-gini ni, hak jenis mengaji pukul 2 pukul 3 malam tu, main tak buka lampu lah, itulah inilah. Jadi banyak watak-watak seperti itu tu, banyak jenis ginilah ilmu hakikat yang batin ni. Tapi kalau dia mengaji benda tu, kalau ada sandaran, ada rujukan, ada asas, kemudian dia mengaji ilmu syariat yang zahir, ilmu usul dan fiqh, tak ada masalah lah. Tapi takut dia mengaji ilmu tu saja, kemudian dia tinggal ilmu syariat yang zahir ni. Lebih-lebih lagi ilmu yang ngaji tu, ilmu tak ada asas, tak ada sandaran. Ilmu tasawuf, dia tinggi mana pun dia ada dasar, dia ada sandaran dia. Martabat 7 tinggi mana pun dia ada dalil dia, dia ada rujukan dia. Hal ini jenis tak ada dalil ni kita bimbang. Baik, seperti kata Imam Malik radhiyallahu anhu. Jadi kata Imam Malik, man tasawwafa wa lam yatafaqah faqad tazandaqa. Artinya, dan barang siapa belajar ilmu tasawuf, maksud ilmu tasawuf ni ilmu hakikat yang batin lah, yakni ilmu tasawuf yang membicarakan akan ilmu hakikat, yakni tentang takdir Allah, tentang rahsia perbuatan Allah. Dia ngaji hakikat batin-batin tu. Dan tiada ia belajar ilmu fiqh, tidak belajar ilmu syariat. Fiqh di sini maksudnya ilmu syariat, iaitu ilmu akidah yang patut menjadi pegangan kepercayaan dia, ataupun ilmu fiqh dengan mana ilmu fiqh yang berkaitan dengan hukum hakam, ibadah dan sebagainya. Itu tidak mengaji. Tapi ia mengaji tentang ilmu tasawuf, yakni ilmu tasawuf tentang hakikat yang batin yang tinggi-tinggi. Dan tiada ia belajar ilmu usuluddin. Baik, kalau macam ni, sesungguhnya jadi ia zindik. Dia jadi zindik. Zindik ni apa benda? Iaitu dia tolak akhir sekali syariat tak ada pada dia. Semata-mata hakikat semuanya takdir Allah, atas kehendak dia belaka.
Zahir syariat ni tak ada, kewajipan agama tak ada, dia akan jadi gitu ke dia. Jadi seperti itu dinamakan zindik. Sebab apa dia dinamakan zindik? Sebab dia menafikan syariat yang zahir. Dia hanya ambil hakikat yang batin. Padahal dua-dua itu, syariat yang zahir, hakikat yang batin, daripada Allah semuanya. Daripada Al-Quran, daripada hadis. Ini yang ambil separuh. Nanti huraian insya-Allah akan disambung huraian ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.